Untuk Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan Pia dan juga Hazwan untuk Warna Pagi edisi hari Khamis hari ini. Selamat pagi untuk semua dan seperti yang kita maklumkan tadi, jom kita nak mulakan segmen Buah Bicara pagi ini. Kita tambah ilmu tentang topik keibubapaan dan juga kekeluargaan menerusi segmen generasi. Dan bersama tetamu kita ni, kalau sebelum ini ataupun bulan-bulan yang lalu kita bercerita tentang anak perempuan dan ayahnya. Hari ini kita masuk pula pengajian baru untuk beri tumpuan kepada cerita tentang anak lelaki dan ibunya. Tadi kita menarik tentang pengaruh ibu dalam pendidikan anak lelaki. Apa khabar anak-anak lelaki sekalian? Amboi. Termasuklah kita anak-anak lelaki kan, Pian. Okey, dan untuk itu kita untuk pencerahan tentang topik pengaruh ibu dalam pendidikan anak lelaki, kita nak bersama dengan yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Harlina Haliza Haji Siraj yang merupakan pengasas Akademi Dr. Ha. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak anda semua? Nak kena tanya itu. Alhamdulillah sihat walafiat. Doktor apa sihat, Prof? Alhamdulillah. Ya, kita sekarang ni memang kena bertanya tentang kesihatan tu secara serius. Maknanya ialah dengan adanya pandemik COVID kita ni, ya memang kena banyak beringat ya tentang menjaga kesihatan kita. Dan semua dah vaksin ke Hazwan dengan Pian? Alhamdulillah. Dah dua-dua dos dah. Settle 2 vaksin. Saya baru tengah menunggu yang kedua. Tengah tunggu yang kedua Baik. Jadi alhamdulillah itu ikhtiar kita kan Pian dengan Hazwan. Kena niat tu supaya perjalanan kita ke tempat ke PPV tu dikira amal soleh semua tu. Dikira sebagai amal kebaktian kan. Kita namun kita tahu semuanya tu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pandemik COVID ni perlu tengok dia macam katalah macam perang ya, macam mungkin bencana tsunami ke ataupun mungkin tanah runtuh ke begitu. Kalau misalnya Allah nak ambil ya daripada kita dalam keadaan yang tragis gitu, itu semua dalam kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Namun di akhir pandemik kita ni, insya-Allah dia akan berakhir. Cuma tak tahulah bila gitu kan. Jadi tapi di akhir ni nanti kita sama ada menjadi mangsa atau kita menjadi dengan izin survivor ya atau yang terselamat. Dah cari ni perkataan survivor tu dalam bahasa ya Melayu, kalau ada satu saja tiba tak ada. Dia selalu kata yang terselamat begitulah ya. Tapi kalau dalam bahasa orang Putihnya survivor gitu, dia macam rhyme dengan mangsa ya. Sama ada kita jadi mangsa atau jadi survivor ya. Dan kalau kita lihat mungkin orang yang Allah dah pilih untuk dijemput balik, dijemput pulang ke rahmatullah tu pada ni sekarang dah 10,000 lebih dah ya. Jadi kalau pagi tadi Dr. dapat antara dalam grup WhatsApp rakan-rakan doktor ni, dia letakkan dia 10,000 lebih ni dia adalah saiz biasa stadium indoor ya. Maknanya dalam stadium yang dalam tu yang bukanlah yang outdoor tu tau, yang indoor tu selalunya tertutup tertutup tu selalunya 10,000 ke 15,000 selalunya tau. Jadi itulah kapasiti dia. Dan kalau misalnya 200 orang meninggal setiap hari disebabkan oleh COVID ini, maka lebih kurang macam satu flight Air Asia tu lah ya. Satu-satu tu tiap-tiap hari satu flight tu terhempas gitu. Jadi kalau kita dia bukan apa tak, manusia ni bila kita gambarkan dengan analogi ni baru kita nampak dia punya magnitude tu kan. Kalau nampak nampak nombor saja kita tak boleh nak fikirkan ya. Jadi itulah antara kenyataan kita hari ini. Dan mungkin macam Dr. dapat banyak dah. Kalau poster-poster tu dulu kan tahniah naik pangkat ni berwarna-warni. Sekarang ni posternya poster kelam ya, poster takziah ya, poster innalillah wa inna ilaihi raji'un, dan ada gambar orang yang dah pergi tu. Kita mesti ingat ya, agaknya gambar kita satu hari nanti kan, tak tahu bila pastinya. Tapi wallahu a'lam macam mana, sama ada ketika ini atau tidak. Jadi Dr. Hana ucapkan takziah kepada semualah ya, semua kita sebenarnya, sebab kita dah ada adik-beradik ataupun mungkin saudara rakan taulan yang dah menjadi mangsa kepada COVID ini. Dan dianya kalau untuk kami di bahagian obstetrik gynecology ni, yang kita bimbang adalah
menyebabkan ibu yang hamil ya dan juga yang melahirkan ya dan itu juga menyebabkan kematian ibu ya. Maksud dia maternal mortality ni kalau ikutkan Pian dan Hazwan, dia menjadi indeks untuk mengukur keberkesanan sistem kesihatan di dalam sesebuah negara. Ya, jadi mungkinlah buat masa ni memanglah ya kebanyakan bila varian yang yang BOC kita yang sangat virulent ni ya dia dulu kan kita kata yang warga emas saja tapi sekarang ni dengan ibu juga. Maka hari ni ada kaitannya lah dengan tajuk kita ni. Kiranya yang lepas kita peruntukkan untuk peranan ayahanda kan dalam mendidik anak lelaki atau anak perempuan ya. Hari ni kita bulan ini sebenarnya dan bulan saya bincang dah dengan producer melihatkan dengan Hajah Mazlina Ismail. Kalau tengokkan mungkin tajuk ni kena buat dua slot ya setiap tajuk tu. Jadi saya insyaAllah dah bincangan dia. Untuk ini adalah bahagian pertama, pengaruh bonda mendidik anak lelakinya tu bahagian 1. Bulan depan bahagian 2. Kemudian of course lah peranan bonda mendidik anak perempuan pula ya, bahagian 1 dan bahagian 2. Jadi kita ada cukup masa lah untuk berbincang ni ya sebab bonda ini mungkin masa ayahanda tu saya mungkin kena merujuk pada banyak buku-buku jugalah kan kiranya sebab saya bukannya seorang ayahanda tapi bila saya sendiri seorang bonda ni jadi saya minta laluan lah juga untuk bukan hanya berdasarkan pada buku ya, ini buku dia satu Boys Should Be Boys, ingat tak yang Dr. Mac Meeker tu yang macam orang perak kan Mac Meeker tu, dan satu lagi buku ya saya suka buku ni Boy Mom kan. Jadi ini antara rujukannya. Jadi banyaklah dah 2 buku nak merujuk ni kan, banyak juga yang nak diceritakan. So sangat kaya dengan maklumat dan pengalaman yang kena dikongsikan. Juga saya sendiri sebagai seorang ibu ya kepada 2 orang anak lelaki lah ya, cahaya mata saya. Dan oleh sebab tu saya nak minta izin dan laluan untuk mungkin fall back on my experience. Maksud dia kena cerita adalah banyak sikit dengan cerita Dr. Har punya pengalaman ya. Jadi sebabnya saya pernah lah ditegur oleh rakan profesor saya. Dia kata bagi ceramah you tak boleh lah cerita pasal cerita you je. Dia kata kenalah banyak pasal data, pasal apa. Lepas tu saya kata kat dia ni sebab dia ni tak biasalah kot bercakap kepada umum ya. Dia mungkin biasa bercakap kepada community scientist sajalah. Dia kata dia lain sikit kalau nak bercerita dengan umum ni ya. Dia kena dibawa cerita jugalah secara ni, tapi tidaklah boleh cerita anekdotal saja kan. Jadi saya untuk ini saya minta maaf kalau misalnya ada yang mungkin merasa alah sikit-sikit cerita pasal dia, I cannot help it. Maksud dia macam tu lah kan. Dia tak dapat nak mengelak daripada itu kerana pengalaman saya sendirilah sebagai seorang ibu ya. Okey. Sebelum tu saya nak dedicate-kan kalau boleh lah ya, macam biasalah selalunya dedikasi untuk semua, tapi kali ni saya nak dedicate untuk nak berikan dedikasi ni kepada 3 orang lelaki dalam hidup saya lah ya. Ustaz Zulkifli Ahmad, suami saya yang baru je menyambut ulang tahunnya ya, sehari sebelum 10 hari bulan tu sama dengan Muharram ya, Muharram baru ni. Alhamdulillah. Dan itu Mami's boy juga tu ya, untuk anak emak semua tu ya. So tu. Dan juga saya sendiri sebenarnya ada 2 cahaya mata lelaki. Cumanya almarhum Ahmad Sofwan Hanif sempat dengan saya 3 bulan setengah saja ya. Meninggal pada tahun 95. Itu anak kedua saya, adik Syifa. Dan kalau ada ni dah umur 26 ni ya, tetapi dia Allah jemput balik sempat dengan saya 3 bulan setengah, tapi cukup kaya, cukup memperkayakan umi dia ni ya, dengan orang kata pengalaman sebagai bonda ni lah ya. Itu kandungan saya yang pertama lah, anak lelaki. Dan yang ketiga ni adalah untuk anak saya Muhammad Anwar Syamil. Sekarang dah 24 tahun lah insyaAllah ya. Jadi inilah dia the boys in my life lah kiranya kan. Jadi untuk mungkin yang saya boleh reflect masa saya hamil dengan sebab Alhamdulillah ada 4 kehamilan, 2 anak perempuan, 2 anak lelaki. Selalu tu kadang orang kata tak ada beza dia. Tapi saya sendiri secara peribadi merasakan ada perbezaan hamil anak perempuan dan hamil anak lelaki ni ya. Saya ingat masa saya when I was pregnant with my boys ya, dengan Sofwan dengan
dengan Syamil, saya rasa macam satu dia punya pergerakan bayi dia tu dia tak macam yang perempuan. Yang perempuan ni dia bila start 20 minggu lah selalunya ya. Kita boleh rasa dia punya pergerakan. Yang ini okey, yang ini mungkin ibu saja yang boleh merasakan. Ayah kalau kan Hazwan, kalau isteri kata nak gerak lah, macam mana lah rasa tu kan. Sorry lah yang itu memang tak boleh bayang kan. Dalam konsep we are pregnant ni, yang itu masih lagi exclusively untuk bonda ni ya. Kita je yang boleh tahu. Saya pun bila mula rasa pergerakan baby tu namanya quickening ya, dalam bahasa kita panggil quickening. Kita mengandungkan bila tu apa benda ni rasa macam ada geli-geli sikit tu ingat tu kan perut sakit ke perut apa kan, tapi lepas tu dia tak berhenti, dia start ada je. So saya tahu inilah nama quickening ya, maknanya masa tu fetus kita janin kita masa tu dia berubah position ya, oleh sebab tu kita terasa kan ya. Tapi selalunya 20 minggu ke atas. Tapi kalau ibu yang dah anak 2-3 orang kan selalunya dia boleh awal sikit 18 tapi tak ada 14 minggu. Ya pian kalau ada orang kata 14 minggu dia dah rasa anak dia gerak tu termerang. Tu belum lagi lah tu ya, tapi selalunya 18 ya. 18. Yang paling sensitif sekali pun mungkinlah saya rasa 16-17 tu lah ya. Tapi selalunya 18 untuk ibu yang dah berpengalaman, tapi kalau ibu yang untuk pertama kali selalunya 20 minggu, ya 5 bulan. Jadi start daripada tu, saya perasan kandungan tu, satu lagi kita ni buat ultrasound kan ya, masa tu saya pun dah jadi doktor, saya tahulah jantina anak ni awal ya. Daripada 18 minggu tu dah tahulah jantina anak tu apa. Jadi dah boleh rasalah bila anak lelaki ni dia bergerak, dia tak kerap ya. Tapi bila dia gerak toing macam tu tau. Dia macam kuat lah gitu. Jadi yang tu sangat saya perasan. Kalau anak perempuan ni dia very graceful. Dia macam menari je kat dalam tu. Saya tak tahu macam mana bonda yang lain dia punya pengalaman. Macam saya sendiri saya boleh boleh differentiate lah ataupun boleh bezakan ya. Dan bila dia dah mula besar tu dah 30 minggu ke atas tu kan dah besar tu kan. Yang itu memang boleh nampak lah dekat perut kita tu ya, macam mana dia punya bila dia katalah agaknya dia menggeliat tu kan nampaklah dia punya bonjol-bonjol tu kan. Yang itu walaupun perut Dr. Hani tidaklah setipis paruh orang tu kan, tapi boleh nampak lagi tu sebabnya dia memang bergerak secara jelas begitu. Dan dia bukannya bergerak kerap tau, maksud dia sampai ke itu juga, mana dia kadang dia diam, tiba-tiba dia gerak. Kan tiba-tiba tu kita pun sendiri rasa macam terkejut sekejap kan. Jadi dia itulah tiba-tiba dia bezanya tahu. Yang satu lagi saya perasan sakit pinggang saya tu lebih lagi dengan anak lelaki ni ya. Dia punya agaknya mungkin position ke kan, kita tahu ibu ni bila mengandung dia ke depan, dia terpanggil dia punya spine tu kena lordosis kita panggil. Dia maknanya untuk mengimbangkan berat dia tu ya. Jadi dan itu saya rasa saya punya pinggang macam memang sakit sungguh ya. Dan dia sampai ke bahagian ke belakang kaki tu dipanggil sciatica, maknanya dia macam ada entrapment sikit di bahagian saraf gitu ya. Ini semua biasa sebenarnya, bukannya, cuma saya tak merasainya masa dengan kehamilan Syifa dan Dina ya, maknanya yang anak sulung dengan anak yang last perempuan tak rasa pun. Jadi itu antaranya. Dan saya, ikut pengalaman saya, disebabkan oleh anak lelaki ni dia ada keluarkan hormon testosteron dia kan. Jadi ibu yang hamil anak lelaki ni dia memang ada banyak sikit testosteron dalam badan dia ya, dibandingkan kalau dia hamil anak perempuan. Jadi itu antaranya kadang kita lihat ada ibu yang bila dia hamil nampak jerawat dia naik, lepas tu mungkin ya muka dia nampak sembab dia tu biasa tu sembab biasa, tapi dia macam tidaklah separuh yang hamil tu nampak sangat cantik gitu, kulit dia lawa gitu kan, tu selalunya ya disebabkan oleh kehamilan tu mungkin tengah mengandung janin perempuan. Itu secara umum saja. Saya tak ada nak kata ini mesti begitu begini kan. Jadi memanglah anak-anak ni daripada dalam kandungan pun dia dah mempengaruhi kehidupan ibu dan ibu dia ni ya. Ni kata Puan Sarbiah ni, dia kata setuju doktor, anak perempuan bergerak lembut dan selalu, tapi anak lelaki bergerak sekali, tapi sekali gerak memang senang kan tu betul lah tu. Yang ini mungkin
kawan saya yang profesor dia kata, korang ni mana dia study dia, mana research dia. Minta maaf lah yang saya tak keluarkan lah research pengalaman. Pengalaman ya. Sebab dia ada sebab dia. Dalam Matt Mika punya buku ni, Boys apa dia kata, Boys Should Be Boys ni, dia memang katakan kita bila wanita dia hamil dengan anak perempuan atau melahirkan anak perempuan, kita tak ada rasa macam apa nak sebut, mungkin tak rasa janggal lah, that's the word. Janggal atau rasa canggung tu tahu. Sebabnya kita melahirkan perempuan yang macam kita juga. Jadi mungkin kita rasa confidence kita tu lebih sebab kita tahu anak ni macam mana cara nak, insyaAllah lah nak handle anak tu sebab kita sendiri perempuan. Dan kita tidak ada rasa macam anak ni, yang itu yang saya pun pelik bila Dr. Mika dia terangkan, explain tu. Kadang saya rasa dia ni orang Melayu ke apa, sebab dia punya cara berfikir dia tu. Dia macam dah. Saya ingat masa yang bulan, masa saya cerita, saya rujuk buku ni untuk Boys Should Be Boys, yang mana ayah, pengaruh ayah kepada ni, dia sebutkan secara terang-terangan mesti kena ada nilai spiritual yang tinggi untuk anak lelaki kita. Itu pun macam taklah macam selalu orang yang liberal tu kan. So dia dah ada ciri-ciri tu. Yang ini dia kata bahawa kalau anak lelaki kita tiba-tiba rasa janggal tu, satu sebab dia memang tak sama dengan kita. Sebab kami ni XX, anak perempuan tu XY. Dan dia memang dirasai macam tadilah, daripada masa dia hamil pun dia dah rasa perbezaan tersebut. Dan bila anak tu lahir, kita bila lahir anak tu kita pegang dengan tu, secara fitrahnya kalau anak perempuan, kita tahu anak perempuannya akan jadi anak kita sampai bila-bila. Walaupun dia dah kahwin ke, berapa kali dia kahwin pula, tapi girls will always be yours, macam tu tahu. Tetapi anak lelaki, ada insting kita ada fitrah ibu ni. Bila lahir saja anak lelaki, kita tahu bahawa satu hari nanti kita akan terpaksa berikan dia kepada orang lain. Maknanya dia akan kan dia ada rasa tanggungjawab dia. Dia jadi macam walaupun tidak mungkin perlu diajar, ibu ni fitrahnya ada rasa begitu bahawa satu hari nanti anak ini akan keluar daripada rumah dan akan menjadi lelaki dalam untuk mengetuai rumah dia sendiri. Kita nanti akan ada terpaksa hidup dengan seorang lagi perempuan di dalam hidup anak lelaki kita. So daripada kecil budak tu janin lagi, kita dah ada rasa tu. Hebat, rasa that we are going to, kita akan hilang anak ni satu hari nanti. Ataupun kita terpaksa berikan anak ni kepada. Oleh sebab tu dia punya rasa protectiveness itu. Dia rasa macam dia punya nak kena jaga budak tu. Sementara kita boleh ni menjadi satu yang menyebabkan, mungkin itu yang menyebabkan ibu dengan anak lelaki dia punya hubungan dia tu sangat unik. Dia dan kita daripada awal lagi sudah masa nampak bayi lelaki kita tu, kita akan dah mula merasa ini anak saya hari ni, Allah berikan pinjam ni, tapi satu hari nanti saya akan kena lepaskan dia. Jadi daripada hari kita mula engage nampak anak tu, kalau kita Dr. Matt Mika, otak kita sendiri sudah bersedia untuk proses penyerahan kepada orang lain tu secara perlahan-lahan. Faham tak dia punya dalam tu. Faham. Conflicting, sangat conflicting. Anak perempuan dia tak ada rasa begitu. Jadi Dr. Ha berhenti kat situ dulu. So saya ingat kalau sempatlah orang lain yang tahu anak kawan yang anak 4 atau 5 lelaki tu, dia kena dengar ni. Faham lah. Input ni. Wallahualam. Baik, terima kasih Prof Ham untuk perkongsian, untuk mukadimah kita hari ini menggambarkan tajuk kita bercerita tentang anak lelaki dan pengaruh ibu dalam pendidikan anak lelaki ni. Tiba-tiba terbayang macam, ya Allah, kita ni anak lelaki lah khususnya kan yang tengah jadi fokus pada perbincangan hari ni. Banyak dah kita susahkan ibu kita. Dari dalam kandungan lagi kita dah macam beratkan mereka. Wahnan ala wahnin. Kepayahan demi kepayahan yang ditanggung oleh ibu yang mengandungkan anak-anak ini. Kejap lagi kita akan sambung, tapi sahabat kita ni pun Wan Alwani siap share lagi. Katanya, Prof, masa saya mengandung first baby saya join kajian Prof di HUKM. Siap dapat teddy bear lepas melahirkan anak tu. Ada lagi teddy bear tu dan anaknya sekarang dah umur 17 tahun, Prof. Saya ingat kajian saya 2003-2004. Jadi mestilah 17 tahun. So, okey, nanti kita cerita lebih lanjut. Kejap lagi kita nak cerita tentang apa, Prof? Bagi gambaran sikit.
Intro ni saya akan kata anak lelaki tu masa dia menyusu pun dia berbeza dengan anak perempuan ya. Dan memang betul lah Pian ni pandai. Dia dah awal-awal dah kata macam mana anak lelaki ni lebih sikit menyusahkan mak dia ya, daripada anak yang lain. Bukan nak kata macam mana, tapi saya rasa tu satu refleksi dan muhasabah yang sangat-sangat perlu ya orang lelaki melalui proses tersebut, muhasabah tersebut. InsyaAllah. Baik, menarik. Itu kita harapkan sahabat-sahabat sekalian terus setia bersama kami untuk generasi ini, dan juga boleh share, kongsikan, ajak ramai-ramai lagi bersama kita menerusi segmen generasi ini supaya ramai lagi dapat manfaat, insya-Allah. Ya, anda juga boleh kongsikan juga share video ini di Facebook anda, termasuk juga khabar-khabarkan kepada sahabat-sahabat anda tentang siaran kita pagi ini. Boleh dengar di Radio IKIM, termasuk juga tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Kita bercerita tentang pengaruh ibu dalam pendidikan anak lelaki bersama dengan Profesor Dato' Dr. Halina Haliza Haji Siraj. Dan kita nak berehat seketika, kita nak kembali selepas ini ya. Terus dengar Warna Pagi di Radio IKIM, 20 tahun. Inspirasi. Inforia Islami. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر saya nak berubah tapi tidak ada kekuatan. Sebenarnya itu dah ada kekuatan dah untuk teruskan melaksanakan apa yang diniatkan dalam hati. Cuma perlukan kekuatan, perlukan kepada sahabat yang baik, perlu keluar daripada kepompong yang kita ada sekarang ni yang menghalang untuk kita berubah tersebut. Sebab tu para ulama sebut kalaulah kita ada kawan yang tidak baik sebelum ni yang menyebabkan kita ni tidak berubah, maka kita kena pindah, kena duduk dengan orang yang baik. Maksudnya kena bersahabat dengan orang yang baik yang boleh untuk bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bawa kita kepada perubahan tersebut. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada anda yang terus saja mendengarkan kami pada waktu ini. Dan juga Hazal lagi banyak anda untuk Warna Pagi edisi okey, talian Hazwan Khamis agak pertama untuk mencabar tu tahun 1943. okey, alhamdulillah kembali bersama Hazwan dan Fian pastinya insya-Allah untuk
generasi. Hazwan, okey ke kat ujung talian tu? Kita harapkan semuanya berjalan lancar insya-Allah. Dan untuk pagi ini kita bersama yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Harlina Halizah Haji Siraj, pengasas Akademi Dr. Har. Dan pagi ini kita nak sambung untuk stuck pula line Hazwan kat ujung tu Apa pun insya-Allah Prof, kita sambung sikit untuk bahagian kedua, maknanya fasa ke seterusnya lah kan. Tadi mengandung, lepas tu dah lahir, apa agaknya yang anak lelaki ni diberi kasih sayang yang sepenuhnya oleh ibu dan bonda-bonda kita ni, Prof. Baik, okey. Sebenarnya Hazwan, kesian pula Hazwan tengah duk keras kat situ, tak apalah. Okey, dah terkeluar pula dah Hazwan. Okay, bukan dia ada tu, saya sorokkan dia kejap. Okey, baik. Alright, okey. Kalau tengokkan ni Hazwan dan Pian, bila Dr. Ha baca buku Dr. Matt Minker ni lah kan, saya rasa macam dia macam membaca cerita saya sendiri kan, berjenit lah agaknya kan yang saya alami dan ditulis di dalam buku tu, dan insyaAllah saya cuba kongsikan. Satu lagi, bila anak ni lahir kan, bila kita tengok tadi tu yang Dr. Har belum betul-betul jelaskan tentang perbezaan antara XX dan XY tu, menjadikan sebenarnya ibu dan anak lelaki secara fitrahnya akan disconnected. Mungkin minta maaf kalau ada yang mungkin tak bersetujulah dengan pandangan ini, tapi saya kira dari sudut genetiknya sendiri pun ada yang tak samanya tu sebabnya bagi perempuan dia XX, dia tak ada pun Y kromosom tu, tapi bila dia menghamilkan anak tu yang lelaki, maka kat situ ada unsur elemen Y tu, kromosom Y yang ada di dalam tubuh anak tu. Dan itu tadi dia menghasilkan testosteron yang lebih lagi sebab dia adalah janin lelaki, itu satu. Jadi dia mungkin ada kesan juga kepada ibu secara fizikal, tapi juga secara emosi juga ada juga dia itu tadilah kebimbangan ibu, khususnya bila ibu tu tahu daripada awal yang dikandung tu adalah anak lelaki. Jadi dia mungkin ada terasa macam mana ni begitulah sikit, walau kalau katalah ditengok dalam ultrasound tu tengok ni anak perempuan insya-Allah. So dia kata anak perempuan, tak apa, dia pun sendiri seorang perempuan kan dan yang seronoknya tu Dr. Minker ni dia explain, dia kata disebabkan oleh anak ni XY dan dia ni XX, ibu ni XX, maka dia adalah macam tadilah disconnected Jadi dia punya kelelakian itu tadi sebenarnya separated atau macam terpisah sikitlah daripada ibu itu. Dalam konteks ibu itu mungkin lebih biasa dengan ciri-ciri keperempuanan kewanitaan. Oleh sebab tu anak ini macam secara fitrahnya dia berada dalam satu posisi satu kedudukan yang agak jauh gitu dibanding anak perempuan tadi. Ini just nak berikan gambaran gitulah kan Jadi he is distant, maknanya dia macam jauh sikit. Dan anak ni dia mempunyai selamat kembali Hazwan. Tu kan tadi kembali. Taklah tadi kat sini lah, kembali kat sini. Tadi ibu-ibu macam ibu memang prihatin, dia nampak anak dia diraikan Dahsyat Prof. Hebat. Itu ada satu ciri tu, nanti dah tahan sebut lima perkara yang ibu akan berikan Okey. Jadi baik. Dia anak lelaki ni nanti dia ada cara berfikir yang berbeza, dia punya emosi dia pun secara beza tu, dia risau benda yang lain, dia nak benda yang lain kan. Dan yang itu yang menjadikan ibu, dia akan kata boleh tak agaknya dia faham semua ni dan dia pula sebagai ibu ni, kita punya fitrah dan naluri melindungi itu sangat kuat. Jadi oleh sebab tu macam anak perempuan, kita rasa kita boleh dakap dia dan dia dah terus blend dalam kita. Tetapi anak lelaki tadi, contoh yang dia bagi ni sangat unik. Kalau siapa yang pernah berkebun dan bertani lah kan dia ada pokok yang kita boleh tot. Maknanya pokok tu mungkin batang pokok apa, tapi kita letakkan dahan daripada yang dah ada, dia punya akar-akar semua, bunga kita tot kertas kan. biasa macam tu. Kan kita tot kan. Itu satu, tot tu selalu kita akan ambil dan kita tanam. Tapi pernah tak dengar graft? Graft ni maknanya dia buangkan kulit dia tu dan kita masukkan dan supaya daripada pokok yang sama tu akan tumbuh pula satu cabang daripada pokok lain begitu. Itu dinamakan grafting. So dia kata dalam chemistry antara ibu dan anak lelaki itu dia perlukan begitu. Maknanya dia macam satu cabang dahan pokok yang lain akan kita graft ke dalam di atas pokok yang satu lagi. So maknanya pokok kita tu, ibu ni
Dia mungkin kalau anak perempuan tu dia dah boleh bercabang sendirilah sebab dia dah memang sama ni. Tapi anak lelaki dia perlukan grafting. Jadi grafting itu bermula semenjak lagi bila anak tu lahir, ya, ibu tu telah melihat anak tu dan dia akan mulalah makin lama memastikan bahawa semua perkara yang janggal dan canggung tadi tu akan dapat diselesaikan supaya peranan dia sebagai bonda ini dapat dimainkan dengan baik. Jadi dan ini akan bermulalah kita nampak nanti macam Dr. Hassan ni bila anak yang lelaki kan, Sofwan dan Syamil, walaupun Sofwan mungkin 3 bulan setengah saja, tapi dia punya cara corak menyusu pun semua berbeza. Menyusunya sangat kuat sampai kita ni rasa letih lah nak menyusukan tu sebab dia punya demand tu ya. Saya ingat tapi waktu malam dia tidur. Anak-anak saya yang perempuan, ya Allah, rajanya lah menjaga malam tu. Lepas tu masa kita nak tidur tu dia baru jaga. Itulah dia kan, kita nampak dah dia, Allah, mata kita dah kuyuh dah, tengok dia dah mata dia dah terbuka dah kan. Dan malam tu kan dia tak nangis tapi dia tak tidur. Jadi kita pun macam mana nak tidur bila anak tu tak tidur kan. Tapi anak lelaki dia tidur lah suka dia. Lepas tu kan dia bangun sekali 2 kali nak susu pula dia minum betul-betul. Lepas tu dia tidur. Kan? Jadi saya itu pun sendiri dah nampak lah ya dari sudut tabiat dan perangai itu sendiri dan demand dia terhadap ibu ni. Now, saya rasa yang penting ya apabila anak lelaki ni dia mesti faham bahawa ibu ni dia punya fitrah insting keibuan itu menjadikan dia sangat protektif. Dan oleh sebab itu walaupun ya kita kata kualiti memberikan perlindungan ini kedua-dua ibu dan ayah ya, tetapi cara ibu memberikan perlindungan itu ataupun menyampaikan supaya anak tu rasa selamat itu berbeza dengan si ayah. Oleh sebab tu kita kena, bukanlah makna bila Dr. Han sebut tentang bonda begini, bonda begitu tu, makna kita nafikan pasal peranan ayah tapi siapa yang mungkin tak dengar input perharian dulu-dulu tu boleh tengok balik lah ya, boleh tengok balik di bulan-bulan yang lepas kita dah terangkan pasal ni. Jadi jangan pula ada orang kata ayah macam mana, ayah kita dah sebut dah ni sekarang ni belum itu sengaja Perhan sebut pasal ayah dulu, peranan ayah ayah anda kepada anak lelaki dan anak perempuan supaya yang bonda ni kita biasalah, so ni kita sebutkan. Jadi secara umumnya ya ibu itu dia nurturing dan sangat diperlukan untuk anak-anak lelaki khususnya untuk dia connect dengan ataupun dia berhubung dengan emosi dan diri dia sendiri. Itu yang peranan ibu lakukan. Dia lebih ke dalam. Maknanya anak lelaki itu dengan apa diri dia dan apa yang ada di dalam dia. Ayah mungkin ya peranannya lebih kepada anak lelaki itu dengan persekitaran dia. Cantik kan Allah letakkan tu. Jadi tak berebut lah. Oleh sebab tu kalau Dr. Han sebelum pergi jauh lagi, maknanya kalau katalah ya utamanya juga dengan COVID ni kita dapati ramai yang menjadi yatim yatim piatu ya. Jadi peranan keibuan dan kebapaan ini sangat perlu kita isi oleh kita ni lah, adik-beradik ataupun mungkin datuk nenek yang masih tinggal ni mungkin kita kena pastikannya tu sebab anak-anak ni sangat memerlukan kedua-dua input dari sudut keibuan dan kebapaan ini Jadi dan kalau misalnya menjadi ibu tunggal sebab ayah yang tak ada, sama ada bercerai hidup atau bercerai mati, kita tahu ada beberapa limitasi ataupun perkara yang kita tak dapat nak lakukan yang menggantikan peranan bapa juga begitu. Kalau katalah mungkin ramai juga sekarang ni bapa tunggal dia nak jaga anaknya sendiri begitu. Itu pun super juga. Ada juga peranan keibuan yang mungkin dia tak dapat nak berikan. Oleh sebab itu kita kena pasti kenal pasti siapa di antara adik-beradik kita khususnya mungkin lah kan yang paling rapat dengan kita lah, mungkin ibu kita sendiri atau ayah kita sendiri, makna datuk atau nenek lah kepada anak-anak kita ataupun mungkin makcik-pakcik yang itu semua kita kena minta mereka ambil bantu kita untuk memberikan aspek yang ini. Dan anak-anak juga kena dimaklumkan bahawa
untuk fungsi keibuan itu ya mungkin maklong contoh dia kan, maklong ataupun kalau nenek muda lagi, nenek sihat lagi nenek ataupun bah gitu. Delegate Ya, yang ni kena ni tahu. Saya harap itulah juga sebabnya terlalu lama kita sebenarnya macam just let it be gitu. Macam tak apa, saya boleh jadi, saya boleh handle semua ni lah kan. Terutama kalau yang bercerai, hidup dengan mungkin ya banyak isu sebelum tu, maka memang kita kadang-kadang macam menafikan pula anak-anak itu dengan input keibuan atau kebapaan itu. Jangan sekali-sekali lah ya. Maknanya mungkin kita kata tak apa, orang lelaki selalu dia kahwin lagi macam tu. Itu pun tidak mudah ya. Bukannya mudah, maknanya siapa-siapa je nak kita kahwin so jadi mak pada 4 orang anak kita. Jadi okey. Jadi sekarang ni Dr. Han mungkin ada dalam slot ni dan slot apa yang selepas ni kita habiskan yang ni dulu. Ya, sebab bulan depan Dr. Han nak cover buku yang Boys Mom ya, yang untuk slot kali ni kita cuba cover yang ataupun rangkumkan apa yang ditulis oleh Dr. McMichael lah. Dia kata ibu untuk anak perempuan, anak lelaki khususnya, ibu memainkan 5 peranan yang unik ya. Sekali lagi Dr. Han cakap ni bukan nak menafikan bapa punya peranan ni kan ya, tapi ini ibu memang lakukan ni dengan with style ya. Maknanya benda ni memang kita buat ya. Dan pertama adalah wajah kasih sayang itu. Ya, makna anak lelaki dia kalau kasih sayang, cinta itu muka yang pertama yang dia nampak adalah muka ibu dia. Betul. Ya, sepatutnya begitulah kan. You all pun cuba kalau dia punya simbol untuk kasih sayang yang you all rasa tu memang muka mak. Ya. Yang ini ibu kita pada anak perempuan juga sebenarnya, tetapi lebih lagi kepada anak lelaki sebab ya, anak lelaki dia bila dia kata kasih sayang, cinta, dia akan sentiasa lihat muka ibunya kerana ibunya itu memberikan dia kasih sayang yang tidak ada syarat langsung, unconditional. Kan? Betul kan you all? Ya. Sayang tanpa syarat. Setuju. Dia kalau kat tadika tu tengok semua anak-anak tu ya, mungkin anak dia tu taklah berapa tinggi, kulit pula mungkinlah tak berapa cerah kan ya. Lepas tu mungkinlah tak berapa handsome, tapi pada dia itulah dia, anak dia lah yang paling handsome sekali. Itu dia ibu ya. Jadi ibu ni kalau kita katakan dia sebab ibu ni lebih ekspresif, maka dia banyak ya mengajar anak lelaki bagaimana nak ekspres kasih sayang. Ya kan, ayah kalau sayang pun dia tengok je, kalau dia dukung pun dia tengok diam je kan. Tapi mak dia nak tunjuk. Anak mak ni kan anak bertuah mak dia bercakap. Dia bercakap. Ya, dia terus cakap walaupun ibu tu pendiam tau. Ibu ni dia pendiam, ni mungkin bila dia bercakap dengan orang dia diam, tapi dengan anak dia takkan diam. Dia akan sebut ya. So dia kata mothers love to talk to their son. Ya. Tapi they should not always expect much of a response. Itu satu. Ya, ni memang anak ni, nak lelaki pun dia walaupun ibu dia bercakap dengan dia pun dia tak respon sangat. Tapi itu tak apa sebenarnya ibu-ibu, sebab itu memang perangai dia lah kiranya kan. Dan kalau ibu ni ya menunjukkan satu contoh bagaimana nak mengekspresi kasih sayang dan bagaimana juga untuk menerima kasih sayang, yang ini sangat perlu untuk anak-anak lelaki lihat. Anak perempuan dia akan tengok juga mak dia buat itu, tapi dia ada banyak juga cikgu lain yang boleh mengajar yang itu. Cikgu lain. Okey. Tapi anak perempuan, anak lelaki, cikgu utama dia adalah ibu dia. Ibu. Jadi kan, okey, sebab tu ini saya ingatlah apa yang rakan saya Puan Hajah Azlina Ruzi ya, kita punya perunding psikologi klinikal ni. Dia selalu kata ibu ni kalau dia punya mulut dia kan, maksud dia percakapan dia tu kurang enak didengar kan, dia punya impak pada anak-anak, especially ibu yang mungkin ya kata banyak kata-kata yang mungkin minta maaf ya mencarut ataupun ya kata-kata yang kasar kan ya, negatif lah. Yang itu tu dengan menunjukkan mimik muka benci begitu. Jadi itulah dia juga ya, bagaimana anak itu yang khususnya anak lelaki dia akan kehilangan satu contoh sejati bagaimana memberi kasih sayang dan juga menerima kasih sayang.
Ya tolonglah ibu-ibu ya. Memang tu sebabnya agak orang tua-tua dulu dia cakap bertuahnya anak mak. Macam tu je dia. Ya. Budak tu dah tak tahu berapa kali dah pecahkan dia punya pasu tu. Dia kata bertuahlah anak mak ni. Dia tak ada yang kata minta maaf ya. Saya ada session khas ni dengan Puan Azlina Rozi ni. Saya ucap terima kasih sangat. Dia ada 10 bahasa dosa, 10 bahasa cinta. Kan? Bahasa ni bahasa menyindir, bahasa memaki, bahasa mencemuh. Ya. Bahasa kan dia katakan aku menyesal. Ya. Beranak kau ni kan. Minta maaf ya. Macam, anak sial. Bayangkanlah kan. Tolonglah ibu kan. Tolonglah ibu. Mulut tu kena. Sebabnya anak kita mungkin satu dia akan melihat kan banyak mana masa yang kita berikan kepada dia itu sebagai satu tanda kasih sayang. Kan ya. Dan ni tak tahu banyak kali berulang-ulang cakap anak lelaki dan anak perempuan kita yang remaja dia bukannya perlukan sangat kita of course tak payah lagi dah nak bimbing dia ya untuk buat keputusan ke apa dia dah pandai fikir tapi dia nak tengok banyak mana masa kita spend untuk dia tu. Adakah kita ni keutamaan dia atau tidak ya? Oleh sebab itu saya minta lah ibu ayah yang ya khususnya ibu lah dalam konteks ni kita cakap tentang bonda tolong ya masa anak-anak remaja please be there. Always be there. Maknanya bukannya physically saja tau. Physically tu memang okey lah. Kalau tak physical pun emotional. So maknanya kalau anak kita kat asrama contohnya kan. Anak saya 13 tahun semua pergi ke asrama. Tapi dia boleh pick up the phone anytime. Umi akan letakkan semua benda ke tepi untuk dengar apa yang dia nak macam tu. Dia nak yang itu je sebenarnya kan. Dia pun lemah juga kalau kita duk ikut dia mana pergi tak suka. Tetapi maknanya bila kita masa kita, itu dia akan iktiraf sebagai kasih sayang kita kepada dia. Okay, so ada 4 lagi ni. Mungkin kita berhenti dulu kan. Saya cover 4 tu dalam slot yang baik. InsyaAllah kita akan sambung kejap lagi bersama Prof. Dr. Halinah Haliza Haji Siraj dan sahabat-sahabat sekalian yang mungkin ada pengalaman sambil-sambil dengar Prof. kongsikan ni, boleh tuliskan di ruangan komen. Kami pun sambil-sambil dengar ni sebenarnya baca komen-komen yang dikongsikan oleh sahabat kita. Macam ada yang kata ibu adalah simbol wajah kasih sayang, syurga kita semua di bawah tapak kaki ibu. Ada yang kata masa saya mengandung anak perempuan rajin makan durian, mengandung anak lelaki durian pun tak boleh. Macam-macam ceritanya hari ini. Dan nantikan perkongsian Prof. Dato' Har sebentar lagi insyaAllah untuk generasi pengaruh ibu dalam pendidikan anak lelaki. Ya, anda boleh sertai kami dengan komen di ruangan komen di bawah tu di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM, termasuk juga di WhatsApp 0112900404. Kita berehat dulu, kembali selepas ini ya. Di Warna Pagi Radio IKIM 20 tahun. Inspirasi Inforia.
Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga. Seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi, temani Pian dan juga Hazwan pada waktu ini. Selamat pagi untuk anda, walau di mana saja anda berada, anda boleh ikuti kami termasuk juga menerusi streaming online dan juga secara dalam talian di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Dan kita masih lagi bersama menerusi segmen Generasi membawakan tajuk Pengaruh Ibu dalam Pendidikan Anak Lelaki. Dan masih lagi bersama kita Profesor Datuk Dr. Harlina Halizah Haji Siraj. Ya, marilah mak-mak ajak anak-anak tonton sekali. Marilah anak-anak ajak mak-mak tengok sekali segmen Generasi kita hari ini bersama Prof. Dr. Harlina. Dan Prof, ni ada sahabat kita Puan Mariam di WhatsApp, hantar WhatsApp, katanya saya ada 5 orang anak lelaki. Wah, 5 orang anak lelaki. Memang tak dinafikan. Saya rasa sepanjang masa ada je rasa risau pada anak-anak ni. Ni naluri ibu kan, Prof kan? Masya Allah. Okey, itu memang intro yang sangat baik untuk yang kedua ni, ya. Tadi yang pertama the face of love kan, ya, wajah kasih sayang, wajah cinta, ya, yang anak-anak lihat. Yang kedua, ibu, peranan dia ataupun yang diberikan kepada anak lelakinya adalah, ya, the eyes of a hawk. Maknanya dia melihat tu macam seorang dia bukan tengok anak tu saja tau, persekitaran dia. Dia menjadi seorang saya katakan macam polis sentri ya, macam pengawal keselamatan, ya, dia macam yang kalau katalah macam mana hawk ni ataupun helang ni kan, dia akan duduk di atas tempat yang tinggi dan tengok kan, ya. Oleh sebab tu ibu dia memang, kalau kita dalam bahasa kita kata mak ni cemburu dia lebih ni. Dia sebab dia nak kena protect anak dia. Jadi sebelum dia nak melindungi anak dia, dia kena tahu dulu musuh. Mana dia musuh ni, daripada sudut mana musuh nak datang ni. Dan bila ancaman tu dah ada, ya, ataupun musuh tu ni, dia akan attack. Dia tak tunggulah. So untuk sekarang ni, itu yang kadang kita tengok anak mak-mak ni kan, dia kadang-kadang kita tengok macam taklah macam berani nak marah-marah orang kan, tapi bila ada orang ni anak dia, dia jadi macam ayam yang tengah mengeram tu, itulah fitrah dia. Dia punya protektifnya tu, dia akan lakukan apa saja untuk anaknya, ya. Jadi macam yang puan tadi tu, memang betul, ya, kita rasa macam kan, kita tak tahu ni musuh kat mana lagi ni. Itu sebabnya, ya, saya kena juga sebutkan minggu lepas saya diminta untuk memberikan satu input women's leadership matter to the world. Ini tentang kepimpinan wanita ni lah. Kenapa sejak COVID ini dah setahun setengah kita dapati negara yang pemimpinnya wanita, pemimpin nombor satunya wanita, kita dapat mengendalikan isu COVID ni dengan lebih baik. Dan ini bukannya secara kebetulan, banyak research juga dilihat, antaranya kerana pemimpin wanita mempunyai naluri untuk melindungi yang sangat tinggi. Jadi dalam konteks krisis kesihatan, ya, wanita membuat keputusan yang cepat dan tepat selalunya. So ini juga ada kaitan dengan kita punya peranan yang Allah nak jadikan bonda ni menjaga anaknya lah, khususnya anak lelaki yang tahu je lah, ambil je semua risiko ni, ya, semua dia bedalnya kan. Mak ni lah yang kena tengok. Oleh sebab itu, dalam zaman sekarang, saya rasa Mac Mika dia bagikan satu contoh yang sangat sangat bagus, sangat tepat. Yang musuh utama sekarang ni kita lihat adalah daripada internet tu. Ya, kita tengok ada pornografinya lah, ada macam-macam. Jadi ibu lah yang paling risau. Ya, jadi ibu dia
anak tu bila dia tak ada depan mata dia dekat dalam bilik tu, apa dia buatnya? Bukan anak lelaki saja, anak perempuan jugalah. Ya, tetapi yang kita bimbang tu pornografi apa semua tu, dia punya yang melihatnya lebih ramai budak lelaki. Dan kesannya juga mungkin lebih sikit lebih nampaknya kepada anak lelaki ya. Jadi so oleh sebab tu mak ni memang cemburu lah tu, yang dia duk kata minta maaf lah kan abang yang kat sekolah menengah kata, mak ni kan sikit-sikit panggil abang buat apa tu kan, sebabnya kita duk risau ni. Dan jangan lupa macam kami dan Pertubuhan Ikram Malaysia, kita ada memujukkan Malaysia Mothers Against Pornography. Yang itu kita buat dalam 4-5 tahun yang lepas. Tapi lepas tu kita tukar kepada Malaysian Against Pornography. Tapi mula mak lah yang paling risau sekali. So ini tadi menerangkan tentang tadi the eyes of a hawk. Maknanya dia menjadi orang kata pengawal keselamatan untuk tengok ni sebelum ni Jadi oleh sebab tu itulah dia anak-anak kan, anak lelaki sebenarnya bila dengar yang Dr. Han cakap ni, mestilah Pian dengan Hazwan rasa ya Allah banyaknya lah agaknya kan, you all tu hutang budi dengan ibu ni. Memang kita tahu pun makna tu hutang nyawa tu kita yang melahirkan. Tapi bukan tu saja. Kami bukan hanya melahirkan, tapi ni lagi. Okey, 3 lagi. Yang ketiga, ibu adalah penjaga maruah anak lelaki dia, keeper of dignity. Dan bila saya cerita ni pula, anak perempuan janganlah pula, habis kita mak tak jaga. Tak, bukan gitu kan. Tapi yang ni Dr. Han nak katakan, kalau keeper of dignity bagi anak perempuan, pasal tak dulu yang Dr. Han ceritakan, dia sebenarnya ayah yang akan menjaga anak perempuan dia. Kan ayah ni dia punya cemburu dia lebih pula pada anak perempuan dia ni. Kalau ada orang lelaki yang nak main-mainkan anak dia ke kan sebelum kahwin tu Dr. Han dulu masa Kak Syifa nak kahwin tu, kira macam masa Syifa ni mungkin saya dah berkenal dah dengan bakal menantu saya, tapi ayahnya lambat sikit banyaklah yang diperiksanya. Jadi interview semua tu lah. Keeper of dignity untuk anak perempuan agaknya adalah bapanya lah tapi keeper of dignity untuk anak lelaki adalah ibunya sebab bersilang lah. Saya rasa itu sangat mungkin tak sukar nak memahami begitu sebab anak lelaki sebenarnya dia adalah kebanggaan ibunya. Bukan nak kata ibu tak bangga dengan anak perempuan bukan begitu, tetapi mungkin anak lelaki itu dia menyebabkan ibu ni rasa ni dia anak lelaki saya gitu kan. Jadi kalau ada je apa-apa yang mungkin boleh menjejaskan maruah nama baik anak lelaki dia, maka ibulah sebenarnya yang akan menjadi yang akan betul-betul menjaga dan mengingatkan anak lelaki dia tentang perkara-perkara ni. Saya rasa ni sangat penting, khususnya dalam kita sekarang ni kan, kita tengok rasuah, integriti semuanya. Yang tu akan saya bincangkan untuk bulan sesi akan datang. Bagaimana ibu tu sebenarnya sangat penting untuk memasukkan nilai-nilai murni ni. Integriti, disiplin, juga mungkin rasa ambil berat terhadap orang lain, semua tu datang dari ibu. Jadi tu satu. Alamak, masa dah nak habis. Okey. Itu tadi keeper of dignity penjaga maruah anak tu. Dan yang keempat, ibu adalah yang mencurahkan rasa belas grace. Maksud dia anak-anak kita ni dia selalu bukan hanya berjaya saja tetapi dia nanti akan ada dia punya kegagalan, dia punya mungkin jatuh bangun dia kan? Daripada kecil sampai ke besar lah tetapi ibulah sebenarnya yang akan menjadi kata punca kepada kerahmahan itu. Maknanya anak kita tahu kalau dia katalah bisnes dia tiba-tiba bankrupt pun lah, mak dia tidak akan disown dia. Tidak akan kata kau bukan lagi anak aku, tak. Jadi itu dia maknanya tadi unconditional love tadi tu sebenarnya membawa kepada yang ini Dia kata bahawa ibu inilah yang akan memberikan his mother accepts him in the midst of life's lowest point. Anak lelaki tahu kalau dia makna pada saat kejatuhan dia yang paling rendah dalam hidup dia, ibu dia masih lagi berada di situ. Jadi dekat sini dia akan mula belajar tentang walaupun dia mungkin gagal hari ini, tapi dia masih ada masa depan selagi mana dia ada ibu dia. Oleh sebab tu orang yang kehilangan ibu atau ibunya ini selalu saya dengar antara kawan rakan-rakan saya, dia kata bila mak dia tak ada,
Yang paling terasa adalah kalau apa-apa jadi kat dia, tak ada lagi dah orang yang akan terus mendoakan walaupun jahat macam mana pun dia. Betul. Ini selalu kita dengar cerita mungkin orang yang menagih dadah ke orang yang mungkin membunuh orang lain sampai dihukum seumur hidup ke, ibunya tidak pernah akan ataupun mengatakan ini bukan anak dia. Itu dia, itu satu. Dan akhir sekali saya cakap ni pun sebab tekak ni. Rasa sebab ni bro. Sebab dada ni. Okay. Yang akhir sekali adalah ibu adalah penghubung emosi. Yang ini saya akan huraikan lebih lagi lah dalam yang akan datang. Sekali apa yang dibincangkan dalam buku Boy Mom ni lebih kepada bagaimana ibu menjadi anchor atau sauh kepada kehidupan anak lelakinya, khususnya dalam konteks emosi, menjadikan anak itu merasa selamat dan stabil. Bayangkan kalau katalah kapal tu ataupun bot kan tak ada sauhnya, dia akan hanyut. Tetapi sauh itulah ibu dia. Maka dan mungkin sauh itu bukan dalam aspek yang lain. Anak-anak kita boleh nak buat bisnes ke, nak naik jadi naik pangkat ke apa semua, tapi dalam konteks emosi, ibunya lah menjadi tiang seri dia. Oleh itu sebab itu juga saya nak menyeru saya dan semua ibu yang ada, tak kira lah macam mana muda ataupun dah berumur ke, kita ini perlu ada aspek emosi yang stabil kita sendiri, dan supaya anak-anak kita, khususnya anak lelaki, sangat bergantung kepada kita dalam konteks emosi mereka. Atau satu lagi analoginya, apa dia tadi, Pian Hazwan, sebagai sauh, anchor. Sauh. So bayangkan ni bot Hazwan, ini kapal Pian, sangkut sauh yang dekat yang memastikan awak tak hanyut tu di dasar laut tu adalah ibu. Jadi memang sungguhlah apabila seorang tu kehilangan ibu, dia memang kehilanganlah yang itu tu tadi kan, sauh itu. Namun insya-Allah mudah-mudahan kita dengan didikan ibu dengan didikan ayah juga, kita dapat mengharungi kehidupan kita dengan lebih baik. Sebab sekarang ni kita pula jadi ibu dan ayah dan memainkan peranan yang sebegitulah. Okey. So saya ada apa-apa ke yang nak kena respon? Kalau kita boleh ulang balik tadi Prof, perkara pengaruh ibu pada anak lelaki ni untuk sahabat-sahabat kita catat dan ingat tu. Okey. Pertama, ibu adalah wajah kasih sayang. Wajah cinta yang akan ada di dalam benak anak lelaki dia. Dia tak akan nampak yang lain. So oleh sebab itu kalau mungkin anak lelaki yang kehilangan ibu waktu umur yang kecil kan, memang dia kena ayahnya ataupun keluarga memang kena mencarikan mother figure tu untuk dia, supaya dia bila kasih sayang tu dia nampak siapa. Masalahnya apabila anak tidak ada anchor itulah tadi, kasih sayang ni siapa muka itu, dia jadi terumbang-ambing dan sangat tak stabil. Yang kedua, dia menjadi mata-mata lah kita kira, mata-mata yang sentiasa mengawal, memerhati, khususnya untuk keselamatan dan perlindungan anak tu tadi, the eyes of a hawk tadi. Kalau kita mungkin mata-mata lah bahasa kita ni kan, macam yang sentiasa akan mengawal keselamatan kita, bodyguard kita lah, kan. Oleh sebab tu ibu ni dia memang sangat cemburu tau, dan sekarang ni ibu sangat cemburu lah dengan internet ni ataupun digital ni kan. Okay. Yang ketiga adalah apa tadi, ibu adalah penjaga kepada maruah, kan. Dia adalah keeper of dignity. So pertama, face of love. Kedua, the eyes of a hawk. Ketiga, keeper of dignity. Sebabnya dia akan pertahankan maruah anak lelakinya tu, sebab dia sangat bangga dengan lelakinya. Okay. So oleh sebab itu dekat konteks keeper of dignity, ibulah yang akan memasukkan tadi tu nilai-nilai murni, integriti, bercakap benar, kena tepati janji, itu ibu. Kan, pasal tak Azwan dengan Pian, mak kan pesanlah, tak letih-letih pesan. Jangan cakap bohong loh. Jangan cakap bohong. Kita pun kata yelah mak, kan? Tapi itulah dia. Yang keempat, dispenser of grace. Saya suka yang ni. Yang lain pun saya suka, tapi yang ni lah.
Maknanya ibu ini 11. ketika anaknya tersungkur ya di dalam kehidupannya, ibu itulah nanti yang akan memberikan kasih sayangnya yang tak berbelah bagi melalui doanya. Dan ibunya sajalah yang tinggal percaya dengan dia. Orang lain tak percaya dah. So dia panggil sini sebagai dispenser of grace. Maknanya kalau dispenser tu kan macam kita punya hand sanitizer tu kan ada dispenser kan. Itu dia. Kat tempat itulah ya. Okay. Akhir sekali dia adalah penghubung emosi, emotional collector. Yang ini nanti Dr. Hal akan huraikan lagi dalam bulan depan, insya-Allah kalau ada umur yang panjang ya. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dan kita terokai dalam lagi. Dan buku ni sangat ni dia akan terangkan daripada sudut umur-umur pula. Nanti mungkin saya kena ada slide untuk yang sesi akan datang. Boleh. Untuk tunjukkan slide tu. Jadi mungkin itu janji saya lah untuk orang kata boleh kita sharekan terus saja slide-slide tersebut. Okey ya. Menarik tu. Mesti ramai sahabat kita yang tak sabar nak nantikan bulan depan perkongsian Prof Dr. Halina. Dan juga sebenarnya dalam sejam ni kita duk mengekang air mata je ni Prof punya. Sebab masing-masing rasa rindu sangat. Mak masing-masing tambah-tambah bila cerita tentang peranan dan kasih sayang ibu yang tak bersyarat tu pada anak-anaknya. Okey, terima kasih untuk hari ni Prof. Terima kasih untuk banyak. Terima kasih kita jumpa bulan depan. Anak saya. Okey, ni dua lagi anak lelaki saya yang saya cemburu ini. Kena tengok betul budak-budak ni jadi orang. Alamak. Tapi kami baik-baik saja Prof. Doakan selalu yang penting. Macam inilah selain daripada ibu dan ayah biologi you all, ada juga di sini seorang ibu juga yang akan sentiasa mendoakan you all, insya-Allah. Okey. Terima kasih Prof. Insya-Allah rasa terharu sangat. So insya-Allah kita jumpa bulan depan. Stay safe selalu insya-Allah Prof. Ya. Ya, you baik. too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Halina Hariza Haji Siraj, pengasas Akademi Dr. Hal, untuk di segmen generasi hari ini, pengaruh ibu dalam pendidikan anak lelaki. Ya, terima kasih juga untuk sahabat-sahabat semua yang turut bersama kami pagi ini. Kita ada Wan Zumusni, Wan Mustafa, Zaliha Syafi'i, Siti Mawar dan ramai lagi yang turut sama-sama mencatat apa yang perkongsian daripada Prof. Ha tadi. Kita harapkan segala yang dikongsikan Prof tadi, walaupun pagi ini memang agak beremosi sikit dengan perkongsian Prof. Ha, tapi kita harapkan ianya terus dapat memberi manfaat dan juga panduan untuk kita ya. InsyaAllah. Anjunlah, siapa nak nangis-nangislah dulu kejap-kejap nak mengubat rindu ya. Sambil tu dengarkan Datuk M. Nasir dengan lagunya Bonda dan terus bersama Hazwan dan Piandi. Warna Pagi Radio IKIM 20 tahun. Inspirasi Inforia Islami.